Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberi kepada kita taufik dengan keizinan daripadanya dan nikmat kita dapat berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Qawaidul Aqaid karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana kita berhenti dan berada pada perbincangan berkaitan dengan sam'iyah, iaitu yang berkait dengan soal kubur. Gitu tak? Pada muka yang ni tak ada muka surat sini, kalau ikutnya muka surat 17 lah dah. Muka surat 17 di mana kat bawah itu mereka akan bertanya siapa Tuhan kamu. Dah. Mereka akan bertanya siapa Tuhan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Seterusnya, antara perkara yang kita wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang melazimkan kita dengan berimannya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahawa dan apa yang akan berlaku selepas daripada mati. Dia yakin kepada peristiwa selepas mati yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya ialah soal munkar dan nakir. Mereka adalah dua orang malaikat yang amat besar lagi menakutkan, yang mendudukkan seorang hamba, roh dan jasadnya dengan sempurna dalam kubur dan akan bertanya tentang tauhid dan risalah. Kata pengarang rahimahullah, antara perkara yang akan dilalui oleh seseorang apabila telah mati, dan perkara ini termasuk daripada perkara ghaib yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW. Walaupun kita tidak ada bukti secara kita panggil bukti nyata berlaku, kita tidak tahu dan tak nampak, kecuali kita dapat tahu daripada Nabi saja. Tapi kerana kita mempunyai keimanan bahawa segala perkara yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW itu betul, maka segala perkara yang Nabi khabar tu kena wajib tahu, wajib kita percaya. Sebab itulah pentingnya sifat siddiq. Para Nabi dan para Rasul bersifat dengan sifat benar. Sifat benar. Sifat benar ni penting tuan-tuan. Tak? Orang yang nipu ni, orang pun tak pakuh ni. Bukti jelas. Jadi sebab apa? Sebab orang dah biasa kalau orang menipu ni, orang tak akan percaya. Sebab itu penting. Para Nabi Allah Ta'ala jaga dia
dengan ismah, dia itu maksum. Tidak berlaku sama sekali perkara yang tidak 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 menepati kehendak Allah ataupun tidak menepati apa yang Allah Taala suruh. Tak akan berlaku maksiat, nipu dan seumpamanya. Baik, kemudian antara perkara yang mula-mula yang akan dilalui oleh seorang ialah awwaluhu su'alu munkarin wa nakir. Yang pertama ialah soal munkar nakir. Siapa dia ini? Wahuma syakhsani hailani mahibani. Mereka berdua ialah dua orang. Dua orang yang mahibani. Syakhsan hailani besar, mahibani yang menakutkan. Yuq'idanil 'abda fi qabrihi sawiya. Dia akan mendudukkan seorang hamba tu di dalam kuburnya secara lekat. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan lekat di sini ialah roh dan juga jasad. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, soal ini berlaku sekali, bukan roh sahaja, bahkan roh dan jasad. Maka timbul persoalan, Mu'tazilah dia nafi. Sebab apa dia nafi? Dia kata perkataan azab ni, kalau setelah mati ni, kalau jasad tu hancur, macam mana nak kena azab? Macam mana nak kena azab? Hancur. Ahli sunnah wal jamaah kata, tidak mustahil. Kerana juzuk manusia, walaupun hancur sekali mana pun, dia akan ada satu juzuk yang tidak akan hancur, yang dipanggil sebagai ajbuz zanab. Ini antara 10 perkara yang disebut ulama tidak akan hancur dengan tiupan sangkakala yang pertama, iaitu ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni tulang kita hak belakang, hujung hak paling hujung tu, di situ. Yang itu termasuk daripada perkara yang dikecualikan daripada hancur. Ajbuz zanab ni tak akan hancur. Maknanya kalaulah kena makan di binatang sekalipun, kena orang itu badan dia dikisar hancur pun, juzuk hak paling halus tu, hak tu tidak akan hancur. Makna halus mana kita tak tahulah dah. Makna halus ni dengan ada satu ini, maka sudah memada Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kepadanya roh. Kerana roh ni telah maklum di sisi pandangan ahli sunnah wal jamaah, roh ni tidak akan hancur. Roh kita ni apabila mati, yang hancur dan juga yang binasa ialah jasad. Tetapi roh manusia dah hancur. Roh manusia tidak hancur. Okay. Maka dengan adanya roh tadi, Allah Ta'ala akan kembalikan kepada jasad tersebut. Walaupun jasad tersebut kena telang diikan, kena makan dirima dan seumpamanya. Dengan roh dan juga jasadnya dengan sempurna di dalam kubur. Dza ruhin wa jasadin, yang mempunyai roh dan juga jasad. Apa yang malaikat akan tanya? Malaikat akan tanya anit tauhid war risalah, tentang tauhid, keesaan, tentang Allah Ta'ala, dan juga tentang risalah Nabi SAW. Jadi akan ditanya seorang hamba itu, marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Lepas tu dia akan tanya pula, dia akan tanya, siapakah lelaki ini? Mana? Nabi. Maka akan dinampakkan kepada dia, siapakah lelaki ini? Nabi Muhammad ni. Percaya tak ni orang yang namanya Muhammad ni? Maka orang munafik dan orang yang ada ragu-ragu, dia kata, aku tak tahu siapa Muhammad. Aku tak tahu siapa Muhammad. Orang yang beriman, dia akan jawab, huwa Muhammadun, dia itu Muhammad. Ja'ana bil bayyinat, yang datang kepada kami dengan keterangan, dengan hidayat, lalu kami mengikutnya. Jadi soalan kubur ni akan ditanya kepada orang beriman
dan juga orang yang munafik dan orang yang ada ragu-ragu dalam hati dia. Nampak tak? Dalam satu riwayat ada orang mukmin akan ditanya 7 hari. Orang yang munafik dan orang yang ingkar akan ditanya 40 hari. Itu dah satu riwayat. Cuma perkara yang berkaitan dengan peristiwa ghaib ini, benda ini secara hakikatnya selama 7 ke atau 40 itu berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Okay. Maka fayaqulani, mereka akan bertanya, mar rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa ma dinuka, apa agama kamu. Kamu agama apa ni? Mengaku Islam? Tak. Agama yang diikuti tu agama apa? Adakah Islam di kad penalang saja? Tak. Di IC saja ke? Apa agama kamu? Cara hidup kamu? Kemudian waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Maka soalan ini kalau orang tidak ada keimanan, dia tak boleh jawab. Orang kafir, orang yang ada ragu-ragu dalam hati, orang munafik, walaupun dia baca buku ni, dia baca soal ni, tak boleh jawab. Kerana yang menjawab dalam kubur nanti ialah bukan lidah kita semata-mata. Yang menjawab tu ialah amal dan keimanan kita. Maka orang yang kalau dia tahu jawapan apa, tahu jawapan, tak? Dia boleh jawab tak dalam kubur? Tak tentu. Ini yang kita takut ni. Kita tahu jawapan para malaikat, soalan malaikat ni. Ini orang kata peperiksaan kubur ni, soalan kubur ni soalan bocor. Soalan bocor. Semua orang tahu soalan dia. Dan semua orang tahu jawapan yang sebetul. Kita tahu belaka. Tapi kita boleh jawab tak? Bukan dengan lidah kita, tetapi dengan amalan kita. Andai kata amalan kita ada, amalan kita baik, maka boleh jawab. Yang ni yang kita minta Allah Subhanahu Wa Taala husnul khatimah, memberi kepada kita penutup yang baik dalam kehidupan supaya kita boleh jawab. Is'alu lahu tathbit. Nabi SAW bila tanam, para sahabat ada yang mati pada zaman Nabi, Nabi kata, kamu duduklah berdiri di kubur saudara kamu ni, minta kepadanya Allah Ta'ala beri tasbit, beri tenang hati, boleh jawab. Itu antara faedah talqin tu. Faedah talqin tu tak. Bukan sekadar untuk orang hidup. Talqin ni untuk orang mati juga. Untuk orang mati. Doa kepada orang mati, minta supaya Allah Ta'ala beri kepadanya at-tasbit. Okay? Jadi malaikat yang datang ni ialah Munkar dan Nakir. Itu pandangan yang masyhur lah. Munkar dan Nakir, dua. Dua. Siapa nak? Mereka berdua adalah penguji kubur. Huma fatana al-qabri. Mereka berdua tu ialah fitnah kubur. Fatana ni makna fitnah kubur. Yang mana dia akan tanya orang itu dan juga akan uji orang. Wa su'aluhuma awwalu fitnatin ba'dal maut. Dan soalan daripada mereka berdua adalah ujian pertama selepas mati. Ujian pertama mula-mula ni. Nak mula-mula tu akan ditanya ialah tanya soal dalam kubur. Maka dalam satu hadis Nabi SAW disebut, apabila Nabi SAW tanam sahabat baginda, Nabi minta supaya kita minta ampun, istaghfiru li akhikum, mohonlah keampunan kepada saudara kamu, wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al, kerana dia sekarang sedang disoal. Kemudian seterusnya,
dalil-dalil yang berkait dengan azab kubur ini. Imam Ghazali rahimahullah menyatakan wa an tu'mina bi'adzabil qabri wa annahu haqqun wa hukmuhu 'adlun 'alal jismi war ruhi 'ala ma syaa Allah subhanahu. Dia beriman, hendaklah seorang tu beriman kepada azab kubur. Ia suatu yang benar dan hukumnya adalah adil. Ia berlaku pada roh dan jasad sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlakunya azab kubur ni banyak hadis lah, dalil yang menyatakan tentang berlakunya azab kubur. Sehingga kan orang yang menafikan azab kubur secara total jelas, orang ini telah menafikan satu perkara yang disepakat di sisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi benda yang berkaitan keimanan ni jangan kita anggap remeh. Beriman walaupun dia semayang, walaupun dia puasa, dia zakat, tapi keimanan dia tak betul, apa yang dipegang tu tidak kena dengan apa yang diturunkan oleh syariat Allah, bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah, orang ini dalam bahaya. Orang ini dalam bahaya. Sebab itu ancaman yang bahaya sekarang ini bukan sekadar ancaman dari segi zahir sahaja, tapi kita bimbang ancaman yang tidak nampak ni, ancaman akidah, pemahaman ini. Kalau kita tak betulkan ancaman, tak betulkan pemahaman masyarakat ni, tak elok ancaman ni daripada masuk masyarakat, boleh jadi orang itu mati dalam keadaan Islam, orang uruh Islam, tapi di sisi Allah dia bukan Islam. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Ni kita terbimbang. Antaranya ialah satu hari Nabi SAW jalan, lalu dua kubur. Maka Nabi berhenti sekejap. Dan Nabi suruh sahabat yang ada tu berhenti. Nabi beritahu, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua kubur ini sedang diazab. Orang hak duduk dalam kubur ni tengah azab ni. Tidaklah mereka berdua diazab pada perkara besar, pada sangkaan manusia. Dia kata Nabi lalu dua kubur, Nabi kata tuang punya kubur dua orang ni sedang diazab. Kena azab. Dan sebab kena azab tu bukan sebab benda besar sangat pada sangkaan orang. Pada sangkaan orang, pada Allah Ta'ala besar. Apa dia sebabnya? Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. Adapun salah seorang daripada kubur ni, dia ni tidak bersih pada istinja dia. Masa kecil tak bersih molek. Ini kena jaga-jaga. Jaga-jaga, sebab itu antara perkara penting dalam masalah ibadat taharah. Mula-mula dalam fiqh kan kita belajar taharah dulu. Kenapa taharah ni belajar lama sangat belajar? Sebab nak jaga supaya dia at-taharatu miftahus solah. Taharah ni anak kunci bagi semayang. Kalau taharah kita tak betul, jadi semayang kita takkan sah. Sebab itu pengajian tentang fardu ain, fiqh, taharah ni sangat penting. Biarlah orang kata tak habis-habis ngajar. Siapa daripada kecil sampai besar dak tubik lagi tandas. Dak keluar tandas lagi, makna taharah lagi. Dak keluar tandas lagi. Ambil belajar pasal air, belajar pasal istinja, belajar pasal najis, belajar baca pasal tayamum, belajar pasal balut tang. Dia kata dak habis-habis belajar pasal air je. Belajar pasal wuduk saja. Masuk daripada awal sampai akhir dak habis-habis dak keluar tandas lagi. Ada orang memperlekehkan sedemikian. Tak ada. Sebenarnya isunya bukan masalah benda itu remeh, bukan. Kalau belajar cara kena sekejap aja, tak perlu ambil masa lama. Cumanya ada perkara-perkara yang kadang orang kita tak ambil berat tentang masalah taharah ni. Tetapi kena ingat, janganlah sampai kepada tahap bawa pada waswah. Waswah tu tak boleh lah pula. Nampak tak? Jadi sebab itu cara paling sesuai
paling segera menghilangkan was-was, caranya belajar betul. Belajar dengan cara yang betul, dengan guru yang betul, dengan ilmu yang betul, baru tak was-was. Apa tak? Kalau kita duk main was-was kita, hak ni yang ambil ais, ambil wuduk macam mandi, basuh jeruk baju. Baju basuh jeruk. Orang mandi boleh seperti dia mandi setaki. Taki umur tu separuh kat habis ke dia saja. Jadi ini bukan sahaja syaitan akan bergembira, sebab apa? Sebab membazir. Sebab membazir. Kita ingat ke kita warak? Kita ingat ke kita ni orang beragama? Rupanya kita ni terberdaya kerana masuk dalam perangkap was-was syaitan. Jadi cara ubat was-was ni ialah dengan cara kita belajar dengan betul. Okay? Jadi salah seorang daripada ahli kubur ni, dia tu tidak bersih masa istinja, masa bersih haji. Makna kecil tu tak basuh molek. Kecil tidak basuh dengan betul. Dia sama macam berdehem. Berdehem ni bukan berdehem saja-saja. Masuk tandas tengok. Berdehem kau. Berdehem ni ada cara. Ada cara berdehem tu. Dia tak mesti kuat. Cuma dengan cara yang betul. Dia kena berdehem daripada dalam perut. Baru dia akan beri tekanan kepada orang-orang supaya najis pada saluran kecil itu akan keluar dengan sepenuhnya. Bukan mesti kuat. Masuk je kuat. Dia tak mesti kuat. Tapi dengan cara betul. Itu yang kadang-kadang cara tu kita tak tahu tu. Cara tak tahu. Sama kot macam kita kata mandi wajib. Mandi wajib bukan mesti dengan air banyak, tapi dengan cara yang betul. Rambut macam mana dah. Sebab tu botol air kecil kan. Kalau kita orang pergi kursus haji lah. Dia ajar kan cara nak ambil wuduk kan. Ambil wuduk. Sebab kat Mekah, dekat Mina ke, dekat Arafah kadang-kadang payah air. Ambil wuduk dengan air yang kecil, air yang sikit lah. Dengan spray ke tak spray. Ada spray sekarang ni mudah sikit lah. Spray mudah sikit sebab dia merebokkan air itu dengan cara sekata. Kalau macam air botol gini, kita kena pandai buat lah. Supaya apa? Supaya air yang kita guna tu minimum, tidak kita guna berlebihan, dan kita cukup rukun-rukun wuduk tersebut dan wuduk kita sah. Jadi salah seorang tu tidak berhati-hati masa kencing. La yastabri, tidak melakukan istibrak pada buang air kecil je. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Salah seorang lagi, dia ni berjalan dengan bawa cerita orang. Dipanggil mengadu domba. Belaga orang. Saya mu kata gini kamu. Dia pergi kat ni pula, dia kata saya ni kata gini. Dia nak laga orang. Dia bawa cerita supaya orang jadi baloh. Molek-molek ada kawan baik, tapi ada seorang pergi batu api, laga. Ini ancaman kepada orang yang suka melagakan orang ni. Yamshi bin namimah, berjalan dengan melagakan orang. Mengadu domba. Zaman ni lagi senang, tak payah jalan. Kat video. Orang pandai sikit dalam teknologi, dia ambil video start ni, dia buat gambar. Dan ni seorang ni versus. Ni lawan ni. Lepas tu dia react lah. Jadi itu bentuk namimah moden lah. An-namimatul mu'asirah. Satu bentuk mengadu domba semasa, kontemporari. Apa dia? Iaitu ambil satu potongan video orang ni, penceramah ke apa dia ikut, ambil seorang lagi laga. Yang mana perkataan tu luar konteks. Tak ada luar konteks. Kalau kita faham ayat dia, tak ada lah nak tuduh orang satu lagi. Tapi dia ambil tu seakan-akan Ustaz A kata ke Ustaz B. Jadi Ustaz B pun kata tuduh Ustaz A pula. Ni bahaya gini. Jadi kena ingat bahawa jangan kita jadi ejen pecah belah umat. Tak? Okey.
Maka Nabi SAW sebut, istanzihu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Hendaklah kamu bersuci daripada air kencing ni kerana umum azab kubur kerana sebab kencing. Sebab taharah ni. Jadi makna belajar taharah ni penting lah. Hak mula-mula yang menyebabkan seorang itu terfitnah azab kubur. Dan Nabi kata azab kubur paling besar ialah kerana orang tak jaga taharah. Tak jaga taharah. Kita mungkinlah tempat kita dididik dengan suasana bersih dah. Tempat orang kadang dia lepas kecing gitu lah. Kecing gitu, retak sikit. Lepas tu pakai semua mula. Tak ada dah. Apa nama ni? Guna batu ke, guna tisu ke. Dah guna tisu sah tak? Seluruh tisu sah, tak ada masalah. Istinja dah tu. Istinja dah tu. Tak ada masalah. Ni kadang-kadang tak guna pun. Padang main retak-retak gitu, lepas tu pakai seluar balik mayang. Maka itu membawa kepada azab kubur. Kemudian dalam satu hadis Nabi SAW disebut, ma min ahadin minkum yamutu illa yu'radu alaihi makanuhu minal jannati wan nar. Tidak ada seorang daripada kamu yang mati kecuali dalam kubur Tuhan bentang kepadanya tempat dia daripada neraka ataupun syurga. Lalu diberitahu kepada orang ini, hadza makanuka hatta yab'atsaka Allah. Inilah tempat kamu sehingga Allah Taala bangkit kamu. Jadi kat syurga, dekat kubur ni Tuhan beri dah tunjuk kesudahan dia di akhirat nanti, syurga ke neraka. Maka akan dibukakan kepadanya pintu syurga nampak depan dia. Maka dia akan mendapat nikmat dengan tengok. Tak masuk gitu, dapat nikmat dengan tengok. Dapat nikmat dengan tengok dia dapat nikmat juga. Dia dapat nikmat. Orang nak beli kereta siapa dah. Dah ambil kan uci tengok kereta. Ada dekat kedai kereta. Nikmatlah tengok tu. Ataupun tengok bini nikah dengan puan. Tengok pengantin tengok dah tu akad nikah tapi tak boleh tak pegang lagi. Tengok saja dulu. Tengok saja. Dapat nikmat dah. Nikmat tengok. Neraka pun sama. Mereka akan dibukakan tuftahu lahu hufratun min hufarin niran. Satu lubang daripada lubang api neraka. Jadi terseksa dengan melihat. Dibukakan padanya dalam kubur tu satu lubang daripada lubang neraka, maka dia akan dapat terseksa dengan melihat keadaannya nanti dia akan duduk. Orang nak kena berjaga, nak kena jin. Nasallallahu salamah. Jadi tengok J tu nak masuk lagi takut dah. Tengok bala polis tu takut dah. Tengok tempat hukuman tu takut dah. Tak kena lagi. Maka begitulah kedudukan seseorang dalam kubur. Itu berkaitan dengan tentang azab kubur. Jadi kerana itulah Nabi SAW menyuruh kita minta berlindung daripada azab kubur. Minta berlindung daripada azab kubur. Seterusnya, wa yuqina bil mizani ataupun wa tu'mina. Situ yuqina yakin. Dalam satu nuskah wa tu'mina bil mizani dhi kaffataini wal lisani wa sifatihi fil 'izami ka tibaqis samawati tuzanu fihi al a'malu bi qudratillahi was-sanju yawma idzin mathaqilu dzarri wal khardali tahqiqan li tamamil 'adli. Seterusnya hendaklah dia meyakini akan adanya timbangan yang mempunyai 2 daun dan 1 petanda, 1 jarum. Lidah dia panggil lisan al-mizan ni maknanya jarum. Antara perkara yang kita kena yakin ada timbangan. Timbangan dia panggil apa dia? Dacing. Ada dacing juga. Kiamat ada dacing juga.
Jadi timbangan yang akan ditimbang amalan manusia ni mempunyai dua daun. Dua daun ni makna dua, kita panggil dua ceper tu lah, dua piring tu. Dan satu petanda, yang duduk tengah, yang menjadi penentu bagi berat atau ringan. Besar mana ni? Besar saiznya adalah seluah lapisan langit dan bumi. Katibakis samawat, seperti lapisan langit-langit. Oh, besar lah. Lacing ni bukan sembarangan lah. Baru ni besar. Lacing tak nak tengok besar. Besar. Jadi ni besarnya seluah langit dan bumi. Semua amalan ditimbang di atasnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuzanu fihil a'mal bi qudratillah. Amalan tu akan ditimbang. Jadi timbul isu di sisi golongan sebahagian daripada orang yang mengingkari berlakunya timbangan. Dia kata amalan kita ni lepas kita buat dia habis gitu, kita semayang lagi lah. Semayang tu mana? Semayang tu habis gitu lah. Semayang habis tu maksudnya badan kita semayang, pergerakan kita. Dah pergerakan kita tu nak timbang mana? Nak timbang mana? Ini yang disebut oleh ahli sunnah wal jamaah, mengatakan bahawa amalan kita itu, betul lah amalan kita tu berlaku pada badan kita. Tapi Allah Ta'ala akan jasadkan, akan jadikan amalan kita tu bentuk berketua ataupun ada bentuk fizikal. Ada bentuk fizikal. Jadi Allah Ta'ala rupakan amalan dalam bentuk fizikal yang boleh ditimbang. Jadi semayang tu ada ketua dia, ada jasad dia, jasad semayang tu. Puasa ada jasad puasa tu. Zakat ada jasad zakat tu. Jadi ini yang akan ditimbang dalam neraca amalan. Nampak maka tak beliklah kalau Allah Ta'ala timbang amalan tu, tidak belik. Sifatihi fil 'idhami katibakis samawat tuzanu fil a'mal bi qudratillah. Sebab tu Imam Ghazali sebut amalan ditimbang dengan kudrat Tuhan. Dikait dengan kudrat sebab apa? Sebab kalau ikut amalan sebenar dia akan habis gitu. Bila kita selesai semayang, habis semayang. Dah nak ambil mana semayang tu? Hatta zikir kita sebut subhanallah. Lepas tu subhanallah tu mana? Hilang di udara je. Kita sebut subhanallah, hilang di udara. Ke ada lagi? Tak ada. Ada lah. Kecuali orang ambil bilang anak batu. Tu pun anak batu. Bukan subhanallah tu. Kita buat tanda. Itu orang dulu setengah-setengahnya, dia tasbih, dia zikir tu, dia letak anak batu. Nampak? Jadi banyak orang anak batu, dia pun nampak semangat. Sebab apa? Dia nampak benda bentuk fizikal. Menjadi sebagai pembangkit semangat. Bangkit semangat. Kalau sebut lidah saja, kita kadang dok nampak fizikal ni, kadang-kadang dok cukup 100, kadang-kadang dok cukup 1000. Tapi bila ada satu-satu tu nampak, setepayang sebab apa? Zikir tu. Supaya nak kita jadi semangat je, bukan maknanya benda itu datang suruh buat gitu. Cumanya sahabat Nabi penuh berzikir dengan biji kurma. Kurma tu biji dia tu, dia bilang dengan biji kurma. Tok dalam karung gini, bilang. Tengok. Habis 100 makna habis 100. Jadi mereka buat latih diri mereka dengan amalan-amalan zikir dengan bilangan tertentu ni. Jadi cara nak ingat macam mana kalau bilangan banyak? Ambillah. Kita ni guna tasbih. Guna tasbih. Ni lebih moden, guna alat tasbih elektronik. Sebahagian sahabat dulu guna biji kurma ataupun anak batu. Tujuannya untuk tu. Jadi amalan ni sebenarnya ialah amalan yang habis. Bila kita sebut subhanallah, habis. Hilang di udara suara tu. Kita semayang tu hilang, gitulah, selesailah. Tapi Allah Ta'ala dengan kudratnya, Tuhan boleh tukar tadi dalam bentuk benda yang berbentuk fizikal, lalu ditimbang. Wasanju yawma idzin mathaqiludz dzarri. Dan
Dia kata pengukur berat. Kita panggil unit ukuran. Sonju ni makna unit ukuran. Pada hari itu ialah mathaqiludz dzarri. Adalah seringan zarah wal khardal dan biji sawi. Supaya timbangan tersebut benar-benar adil. Jadi di sini kenapa disebut begini? Nak menyatakan bahawa disebut timbangan biji zarah ni dan juga khardal. Khardal ni biji sawi lah. Mithqala habbatin min khardal. Seumpama berat biji sawi. Biji sawi ni, biji sawi bukanlah hak paling ringan, tetapi pada kita kata uruf, bila sebut seberat biji sawi makna kecil lah. Dah makna mesti biji sawi tak? Mana ada hak nilai hak paling kecil waktu lah. Cuma pada uruf penggunaan orang Arab dan ketika Al-Quran diturunkan, makna sebut sebesar biji sawi makna benda kecil. Dah ada lagi hak besar, hak lebih kecil pada biji sawi. Tetapi biji sawi digunakan kerana benda itu makruf bahawa benda itu kecil. Bukan maknanya biji sawi dah. Kita tengok ilmu sains sekarang ni ada lagi. Dah kuark. Kuark ni lebih kecil, paling kecil daripada atom, daripada nukleus. Jadi benda itu hak nilai yang paling halus itulah akan digunakan. Sebab apa? Tahqiqan lil adli, untuk melaksanakan kesempurnaan adil Tuhan. Makna Allah Ta'ala tak terlepas walaupun benda kecil. Niat kita, lintasan kita hak baik akan dapat pahala. Dapat pahala. Nampak jadi adilnya Tuhan hak nilai paling kecil. Sebab timbang-timbang ni kalau tak timbang hak besar, dia tak boleh baca hak kecil. kita timbang buah hak kilo, kita timbang mah. Timbang mah gerak tak? Cicing mah gerak tak? Tak gerak. Sebab apa? Sebab dia punya ukuran tu ukuran hak timbang dia hak berat. Tapi kalau kita menimbang mah, timbang apa? Timbang mah, timbang rambut bayi tu kan. Orang nak akikah kan. Nak akikah dia timbang rambut. Rambut tu timbang mana? Timbang kat kedai jual buah. Dok naik kan. Kata rambut timbang dah rambut anak nak ngekah. Nak bayar kan sunat kan, kita timbang rambut anak. Lepas tu kita bayar kalau kita ada duit ke lapangan sebanyak gram yang berat tu, kita bayarlah emas. Nilai emas kita sedekah pada fakir miskin. Kalau kurang sikit kita nilaikan dengan perak. Jadi timbang kat nimbang buah tu tak naik lah. Berdaya-daya dah ni. Tak naik. Tak naik emas tak naik. Rambut nak naik guana dan nimbang tu. Nimbang buah tu tak naik, nimbang kilo boleh lah. Jadi kena tak nimbang kok boleh bacaannya halus. Orang tak nimbang mah, kedang mah. Baru naik. Berapa gram dah. 0.1 ke berapa ke. Rambut bayi banyak mana sangat. Jadi kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mizan yang akan mengukur amalan manusia itu dengan timbangan yang halus. Tahqiqan li tamamil adli, untuk memastikan kesempurnaan adil. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan neraca yang adil pada hari kiamat. Wal waznu yawma idinil haqq, dan timbangan pada hari akhirat itu ialah hak. Ini pandangan ahli sunnah. Makna ada makhluk Tuhan di hari akhirat namanya dacing. Namanya timbangan ada. Di sisi Mu'tazilah kata tak ada. Timbangan ni makna Tuhan beri hukum dengan adil. Dia takwil. Dia takwil. Ini golongan-golongan yang mana mereka mendahulukan akal daripada zahir nas. Jadi ahli sunnah wal jamaah bila Tuhan kata ada timbangan betul. Tak perlu ditakwil. Sebab apa? Sebab tidak berhajat untuk kita takwil pun. Di sini. Sebab tak mustahil pun Allah Ta'ala buat satu makhluk yang macam bentuk timbangan boleh timbang amalan.
Mu'tazilah kata tak, makna timbangan ini ialah Tuhan berlaku adil je. Jadi telah takwil kepada makna timbangan yang bentuk fizikal hakiki kepada makna Allah Taala menghukum dengan adil. Kemudian kata pengarang rahimahullah wa tutrahus sahaifu. Ah, suratan amalan baik dalam rupa yang baik diletakkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Situlah. Ada soalan? Tutrahus. Jadi bab sam'iyah ini dia tidak payah. Tidak payah perlu fikir banyak, perlu dengar. Kalau datang dalam hadis yang sahih, datang daripada Al-Quran dan juga hadis yang sahih, kita terima. Sebab apa? Sebab Quran itu kita yakin benar, Rasulullah yang beritahu itu kita yakin benar, segala benda yang diberitahu kita percaya dan beriman sahaja kepada perkara tersebut. Ada tak ada, sekadar itulah untuk kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.